Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 29 Ogos 2022. Saya Farhatul Asyadu Osman. Bersama-sama saya, Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia bakal terima pelaburan hampir 34 bilion ringgit daripada konglomerat Arab Saudi. Kadar inflasi negara bulan ke bulan kecil hasil inisiatif pasukan khas jihad tangani inflasi. RM4 bilion nilai pemeteraian MOU 9 syarikat Malaysia bersama-sama syarikat konglomerat Arab Saudi Ajlan Bros Holdings Group. MOU melibatkan pelaburan kolektif dalam sektor semikonduktor, perdagangan sosial, teknologi perubatan, industri pertahanan dan hiburan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyaksikan majlis menandatangani dan pertukaran perjanjian persefahaman tersebut di Kuala Lumpur. To bring this technical know-how in system integration, trade facilitation and big data and data. Ada 9 company yang menandatangani MOU bersama dengan syarikat Ajlan Brothers Holding Group daripada Arab Saudi. Jadi dari segi investment je sebanyak 34 bilion ringgit yang melibatkan 9 company tadi, ya. Syarikat yang terlibat meliputi Dagang Ni Exchange Berhad, Cyber Security Malaysia, Twistcode Technology Sdn Berhad dan Meta Universe Sdn Berhad. Semua pihak berkepentingan diseru memanfaatkan kelebihan daya saing dimiliki Malaysia untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri tenaga lestari. Ia bertujuan bagi menyokong aspirasi negara ke arah neutral karbon pada tahun 2050. Menurut Perdana Menteri, trend masa dunia dilihat begitu agresif dalam mengurangkan jejak karbon dan memberi impak perkembangan cukup positif buat negara. Tumpuan dan fokus kepada pembangunan tenaga lestari dapat menarik pelaburan hijau dan bernilai tinggi ke dalam negara selaras kehendak semasa masyarakat global. Saya difahamkan bahawa peningkatan penjanaan bekalan elektrik dari sumber tenaga boleh baharu ataupun TBB serta amalan penggunaan tenaga secara cekap dan berhemah merupakan dua aspek penting dalam menangani isu perubahan iklim dunia. Penekanan terhadap kedua-dua aspek pembangunan tenaga lestari ini merupakan langkah penyah karbon turut mendominasi serta mencorak hala tuju pembangunan geopolitik, ekonomi, pelaburan dan perdagangan dunia semasa. Perdana Menteri berucap merasmikan persidangan tenaga lestari antarabangsa kelima 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Program dan pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara akan dilaksana sebagai langkah awal merancakkan komitmen negara dalam peralihan tenaga. Menurut Perdana Menteri, kerajaan meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota tenaga boleh baharu TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar. Justru kerajaan menjangkakan 14,000 peluang pekerjaan dan nilai pelaburan baharu berjumlah 6 bilion ringgit dapat diwujudkan bagi menyokong pembangunan industri TBB negara. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota TBB sebanyak 1,200 megawatt
bagi sumber solar dan Kota Baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baru serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya. Pelaksanaan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara antara lain termasuk melaksanakan inisiatif perintis pembangunan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu serta Pulau Tioman Pahang dan membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate Kebangsaan serta menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik. Peningkatan kadar inflasi negara dalam konteks bulan ke bulan berada dalam jumlah yang kecil. Hasil inisiatif Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata kenaikan inflasi pada bulan lalu mula bergerak pada kadar sederhana kepada 0.4% berbanding 0.6% pada Jun sebelum tertubuhnya jawatan kuasa itu. Kadar inflasi negara ketika ini pada kadar yang baik dan terkawal berbanding negara jiran. Satu aspeknya ialah untuk melihat perkembangan berlakunya inflasi daripada satu bulan ke satu bulan dalam tahun yang sama. Ya. Seperti mana yang kita tahu, jawatan kuasa menangani inflasi ataupun jawatan kuasa jihad ini ditubuhkan pada bulan Ogos, bulan Julai, bulan Ogos. Ya. Kesan daripada jawatan kuasa ini boleh dilihat kepada apa yang berlaku pada bulan Jun, Julai, Ogos. Ya. Kalau kita ambil daripada sudut itu, alhamdulillah kita telah dapat membuktikan secara data berdasarkan perbandingan bulan ke bulan kenaikan inflasi bagi bulan Julai bila laporan dibuat bulan Ogos itu dibaca apa yang berlaku pada bulan Julai berbanding dengan apa yang berlaku bulan sebelumnya yakni bulan Jun. Ya, bulan Julai lah bulan jawatan kuasa kita ini ditubuhkan dan alhamdulillah berdasarkan perbandingan daripada bulan ke bulan, kenaikan inflasi bagi bulan Julai mula menyederhana kepada 0.4% berbanding dengan 0.6% pada bulan Jun sebelum adanya jawatan kuasa kita ini. Artinya kita telah berupaya menyederhanakan kadar berlakunya inflasi antara bulan Jun dan ke bulan Julai. Jadi hasilnya mula kita nampak secara datanya sekarang. Data tersebut dinilai menggunakan kaedah lazim yang diguna pakai ahli ekonomi bagi membolehkan masyarakat memahami kadar inflasi dengan lebih baik. Peningkatan kadar inflasi tahunan tidak menggambarkan situasi inflasi sebenar negara ketika ini kerana ukuran yang tepat ialah peningkatan kadar inflasi bulan ke bulan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata kerja keras Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi berjaya membendung kenaikan harga barang. Walaupun inflasi naik 2.8% bagi tempoh Januari hingga Julai 2022, ia masih selari dengan sasaran Bank Negara Malaysia antara 2.2% hingga 3.2% tahun ini. Ya, kadar inflasi negara mungkin melonjak melebihi 12% sekiranya kerajaan tidak menyediakan pelbagai subsidi kepada rakyat. Ya, kerajaan terus komited membendung inflasi dan membantu rakyat mendepani isu kos sara hidup melalui pelbagai inisiatif termasuk menyediakan peruntukan subsidi berjumlah RM77.7 bilion tahun ini. Jumlah tersebut lebih tinggi berbanding peruntukan asal RM31 bilion
Selain itu, kerajaan turut menanggung subsidi elektrik RM5.8 bilion bagi mengekalkan tarif elektrik untuk semua pengguna. Kadar inflasi yang tinggi adalah fenomena global yang turut dialami banyak negara di dunia berikutan kenaikan input pengeluaran dan harga bahan api. Bagaimanapun, kadar inflasi Malaysia antara yang terendah. Ini terbukti berdasarkan kadar inflasi bulan lalu yang lebih rendah berbanding United Kingdom, Amerika Syarikat, Thailand, Singapura, Filipina dan Indonesia. Dalam perkembangan berkaitan harga siling ayam standard dan harga runcit telur ayam grade A, B dan C dikekalkan sehingga ke satu tarikh yang akan diputuskan Jemaah Menteri. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, harga siling ayam standard kekal RM9.40 manakala subsidi 3 sen untuk telur turut kekal. Kerajaan juga setuju untuk membenarkan ekspor ayam ke Singapura secara bersyarat dan berperingkat tanpa menjejaskan keperluan domestik. Ekspor ayam hanya dibenarkan kepada ladang yang diberi akreditasi untuk mengekspor ternakan tersebut sebagai permulaan dalam kuantiti 50% daripada permintaan negara terbabit. Dah satu akan terus berjalan. Ya. Sebab kita nak mengelak daripada berlaku uncertainty ataupun spekulasi. Kalau kita ada deadline, orang spekulate kerana nak tamat deadline, masing-masing mula buat adjustment. Itu tidak baik, tidak sihat. Ataupun orang yang cuba nak mengambil kesempatan, dia akan lakukan kurangkan supply dan sebagainya dengan harapan kerajaan akan bertindak. Ini semua tak baik. Sebab itu kita nak remove uncertainty, kita letak dasar situ dan kita nak industri buat adjustment untuk mengekalkan produktiviti, untuk memperbaiki kecekapan di peringkat industri. Raikan keterangkuman. 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 Raikan kesejahteraan. 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 Raikan Perpaduan. Perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Itu perumpamaan menggambarkan perpaduan diaspora Malaysia yang merantau di luar negara. Ya, masing-masing teruja untuk bertemu rakan senegara setiap kali ada majlis keramaian termasuk sambutan Hari Kebangsaan. Maiza Musa Al-Bakri yang menyelami kisah perantauan ada laporannya. Biarpun menetap 16 tahun di Melbourne, Australia, ibu kepada dua cahaya mata, Hanim Halim mengakui tidak pernah ketinggalan menyambut Hari Kebangsaan. Setiap tahun memang ada tak pernah putus. Dan kadang-kadang ada juga restoran Malaysia yang buat promosi. And in our family kita akan masak juadah yang macam bertemakan Malaysia lah. Baginya, sifat muafakat antara rakan senegara menjadi kekuatan terutama ketika berada di tempat orang. Harapan saya kita dapat kekalkan budaya saling hormat menghormati sebab kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Dan insya-Allah kalau kita kekalkan perpaduan, kemerdekaan kita akan terpelihara. Yang tu yang paling penting. Jururawat veterina Alia Syahira Zamri yang bertugas di Dunedin, New Zealand mengakui rindu suasana sambutan Hari Kebangsaan di tanah air. Bagi mengubati perkara itu, beliau teruja untuk turut serta sambutan sama di negara terbabit. Setiap tahun orang akan buat program Merdeka. Merdeka, okay. And then so what would happen is ada the start of the event tu adalah macam speeches lah by the president of the OMSA. So OMSA is the Otago Malaysian Students Association. Basically dalam committee tu is just a group of Malaysian students that take care of the Malaysian students in Dunedin. Kita orang
organize lah Merdeka punya sambutan Merdeka. And then kita orang akan ada nyanyi-nyanyi, makan, ada aktiviti semua. Saya Michelle dari Perth ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-65 Malaysia. Hai, saya Liana daripada Perth, Australia. Ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-65 kepada negaraku Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama. Jauh di negara orang, tanpa saudara mara berhampiran, pastinya rakan senegara jadi tempat meluah kasih. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022. 31 Ogos 2022. Rabu bermula pukul 7 pagi. Bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Pintu dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sayang, nak macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka aktif pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Tu? Guna ni lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Untuk matungan rego barang penerluan lek rakyat tersopot, kita perlu bersama jaji motor kot telingo pu berkuasa. Kena teko pabaran Amun Run ngendok peluang penaikan entau menteruak rego nek sepatut ni, tak Kementerian Perdagangan dia melat kok hal ehwal pengguna KPDN HEP. Yen pabaran kau pertilawan boleh ngubung di kau wow atus, wow 6, wow atus. Jaji no pengguna anu prihatin. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Siapa yang tidak kenal tagline telajak laris yang begitu sinonim dengan jenama D-Herbs. Kini D-Herbs Holding Malaysia Siang Berhad tampil dengan variasi produk baharu daripada rangkaian kesihatan dan kecantikan yang berkualiti tinggi serta selamat digunakan. Berpusat di Wisma D-Herbs Kota Damansara, jenama ini terus unggul dan sentiasa mendapat tempat di hati penggunanya sama ada di Malaysia, Singapura dan Brunei. Selamat pagi, apa khabar? Baik. Hai, saya Alif Syukur Kamaruzaman. Berpengalaman lebih daripada 15 tahun dalam bidang perniagaan. Hari ini saya nak sharekan kepada anda satu hari bersama saya. Jom ikut saya. Pilihan produk yang pelbagai serta harga mampu milik menjadikan produk keluaran D-Herbs sering mendapat permintaan tinggi. Antaranya lipstick collagen yang mengandungi vitamin A, aloe vera dan collagen. Ini adalah produk yang paling laku keras dengan harga yang berpatutannya RM29 saja. Ramai pengguna-pengguna kami yang setia lebih 15 tahun dan terbukti boleh membantu untuk mereka yang memiliki masalah lebih gelap, lebih merekah dan juga kopi mantul. Ini yang paling laris. Kalau kita cerita pasal PKP, COVID, ramai sebenarnya peniaga-peniaga luar sana jatuh terduduk. Tapi kami bertahan kerana keberkesanan produk, keyakinan pengguna dan juga platform yang kami sediakan. Saya bukan cakap kosong, tapi kami mempunyai physical shop kami sendiri, cawangan kami sendiri dan alhamdulillah semua rangkaian-rangkaian produk saya dilisted oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan dijamin selamat.
Rakan niaga D-Herbs Fazrul Anwar mula berminat dengan D-Herbs kerana bisnes yang konsisten dan stabil memberi keyakinan kepadanya untuk menyertai perniagaan itu. Join pada mulanya jadi ejen kecil-kecilan saja. Tapi lepas tengok manfaatnya baik, produknya baik, ramai lagi yang nak join saya. Saya nekat, saya jadi stokis paling besar dekat sini. Saya dengan satu impian yang di mana saya nak ubah hidup saya. Saya nak bantu family saya sebab saya bukan orang senang. Jujur saya cakap saya bukan orang senang. So kalau nak ikut balik dulu, saya hanya penjual burger tepi jalanan saja. Jadi bila dapat peluang ni saya buat sebab baiklah. Orang-orang kat luar sana kalau dapat peluang ni grab. Kerana peluang tak datang selalu. Jujur. Seiring itu, AS Legacy dan AS Hijab ditubuhkan bagi memberi lebih pilihan produk dan peluang perniagaan sama-sama D-Herbs dengan modal serendah RM300. D-Herbs kini membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk menjadi rakan niaga dan boleh menghubungi talian tertera. Syarikat Pengendali Umrah dan Haji Andalusia Travel and Tours yang Berhad Andalusia memeterai MOU bersama syarikat penerbangan Turkish Airlines hari ini. Kerjasama tersebut melibatkan nilai kontrak keseluruhan RM25 juta dengan deposit kontrak RM1.764 juta yang akan membawa 6,500 jemaah umrah dan pelancong ke Turki hingga Mei tahun depan. Pengarah dan penasihat undang-undang Andalusia Ida Riswana Idris berkata jumlah keseluruhan 6,500 itu meliputi kira-kira 5,000 jemaah umrah dan ziarah ke Turki. Manakala baki lagi 1,000 lebih iaitu pelancong melawat ke negara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Dalam kolaborasi di antara Andalusia dan Turkish Airlines, sebenarnya idea ini pada saya adalah sangat baik sebab ia memberi peluang kepada kita menziarah negara lain yang ada banyak tamadun Islam sebelum kita mengerjakan umrah. Jadi kalau dulu kalau tiada kolaborasi ini, mungkin seseorang itu akan pergi menaiki satu tiket penerbangan ke Turki dan kemudian menaiki satu lagi tiket penerbangan untuk mengerjakan umrah. Dan kemudian dari segi kosnya kita boleh jimatkan kalau dalam perjalanan program umrah ziarah ini dia banyak membantu orang ramai kalau ingin menziarah kedua-dua negara dalam sekali satu perjalanan. Kelebihan umrah dan ziarah serta percutian ke Turki bersama Andalusia Travel and Tours yang Berhad apabila turut disediakan pemandu pelancong yang mahir berbahasa Melayu. Harga pakej ziarah dan umrah ditawarkan bermula RM8,990 meliputi 4 hari 3 malam di Turki manakala 10 hari di Mekah dan Madinah. MOU ditandatangani oleh Ida Riswana mewakili Andalusia manakala Turkish Airlines pula diwakili pengurusnya Muhammad Hamzah Arslan di ibu negara. Setelah 2 tahun kita tidak dapat menyambut Hari Kebangsaan dengan cara yang lazimnya kita lakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, pada tahun ini saya mengajak seluruh keluarga Malaysia daripada individu, keluarga, organisasi, komuniti dan rakyat seluruhnya agar menzahirkan cara bagi menyambut Hari Kebangsaan dengan pilihan sendiri melalui sajak, melalui nukilan, penulisan, melalui TikTok, perakaman, posting dan sebagainya. Yang pentingnya seluruh keluarga Malaysia perlu menzahirkan rasa kesyukuran dan kebersamaan serta menampakkan kecintaan kita kepada negara kita dan tanda bersyukur kita sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Marilah sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan negara kita dengan penuh kemeriahan serta semangat patriotisme yang tinggi. Marilah sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan negara kita Malaysia tahun 2022 yang bertemakan kepada keluarga Malaysia teguh bersama.
Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuh pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai tujuh pun. Di tempat inilah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Wai Ching sekali lagi buktikan beliau sukar digugat. Jaguh persoalan diseru segera bangkit, lupakan episod duka di Tokyo. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita gembira. Pelari menara nombor 1 dunia So Wai Ching sekali lagi mengharumkan nama negara. Dia berangkul satu lagi kejuaraan dengan mempertahankan kejuaraan kelon tawaran di Jerman. Sekaligus melakar rekod baru buatnya. Pelari berusia 28 tahun itu memenangi gelaran kategori keseluruhan cabaran menara kelon yang juga dikenali sebagai kejohanan Tower Running Jerman. Beliau menaiki 39 tingkat dan menapak 714 anak tangga dengan jumlah ketinggian 132 meter dalam tempoh 3 minit 17 saat. Wai Ching yang muncul juara keseluruhan pada edisi 2021 dengan mencetak masa 3 minit 24 saat berjaya meningkatkan prestasi pribadinya lebih pantas 7 saat untuk memecahkan rekod dengan kelebihan 6 saat. Selepas ini, Wai Ching menyasarkan pingat emas acara Menara Zagreb pada Sabtu depan bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Kejayaan pasangan bergu negara Aaron Chia dan So Wo Yik di kejohanan badminton dunia BWF di Tokyo semalam memberikan lonjakan baharu kepada arena sukan badminton tanah air. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Liangker, kejayaan tersebut hadir melalui sokongan tidak berbelah bagi daripada keluarga Malaysia. Tambahnya, sukan adalah elemen dan medium penyatuan yang harus dihargai bersama. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada Aaron Chia dan So Yik yang telah menang emas World Champion for the first time ever. Ini adalah satu lagi milestone dalam sukan badminton di negara kita. So sememangnya ini juga menunjukkan bahawa Malaysia boleh asalkan kita bekerja dengan semangat, dengan sikap, dengan disiplin yang betul, kita dapat berjaya. Beliau ditemui media selepas merasmikan pembukaan padang rumput tiruan baharu yang diiktiraf sebagai tertinggi di Asia oleh Malaysia Book of Record yang terletak di Genting Highland Pahang. Sementara itu, mengenai aksi hamba jaguh perseorangan negara di kejohanan badminton dunia baru-baru ini, Lizzie Jia dinasihatkan untuk tidak berputus asa, sebaliknya segera pelbagai prestasi dipamerkan. Bagi Li Zia, saya ingin saya ingin menasihatkan bahawa jangan putus asa, jangan rasa don't be disappointed or depressed, kerana dalam sukan memang ada kalah
dan ada menang. Cuma apabila kita mengalami kekalahan, kita perlulah mengkaji ataupun mencari strategi dan cara untuk memantapkan lagi. Tapi ini memerlukan kerja pasukan dari segi jurulatih, latihan, minda dan sebagainya. Bagi bekas pemain Persahabatan Negara Datuk Rashid Siddiq dan Rosin Hashim, Zijia harus menerima kekalahan itu dengan hati yang terbuka. Mereka menuntut Zijia bangkit segera. Kalau Zijia pada pandangan saya, dia memberi tekanan sendiri sebab dengan kenyataan-kenyataan yang dia buat sebelum ni untuk fokus lebih kepada kejuaraan dunia ni, sedikit sebanyak dia dapat tekanan yang tak sepatutnya dia dapat lah. Dan itu yang sedikit sebanyak menjejaskan prestasi dia. Tetapi benda inilah yang sebenarnya dia harusnya mengambil pengajaran dan juga pengalamanlah untuk diri dia. Sebab kalau ikutkan ialah memang perjalanan dia masih lagi jauh sebenarnya, tapi ambillah perkara ini yang berlaku pada diri dia dan juga untuk kerjaya dia supaya dia lebih kuat selepas ini. Imbuan buat pasukan Johor Darul Ta'zim JDT akan dibincangkan sekiranya pasukan itu menang perlawanan akhir Piala FA 2022 pada 10 September depan. Perbincangan akan dibuat Esko Negeri Muhammad Hairi Mat Shah bersama Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Tetapi saya percaya dan saya yakin sekali lagi semangat Johor, bangsa Johor yang diterapkan oleh kepimpinan-kepimpinan, apa saja sukan bukan hanya untuk menunggu imbuhan daripada kerajaan negeri, tetapi semangat demi lencana di dada itulah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Ambang Kemerdekaan Peringkat Kolej Kemahiran Johor di Johor Bahru. Bagi cuti pula, jelas beliau, sebarang keputusan dan pengumuman akan dibuat Menteri Besar sendiri. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pemasuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Liga Hoki Junior Malaysia 2022. Saingan akhir kategori lelaki menyaksikan SSBJ Thunderbolts berjaya mempertahankan kejuaraan buat kali kedua. Mereka menewaskan SMK DBL 4-2 menerusi penalti shootout selepas terikat 2-2. Aksi yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil itu menyaksikan SSBJ berjaya mendahului permainan sampai minit ke-6 menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Amirul Hanif Mamat untuk memimpin permainan. Memasuki suku kedua, SMK DBL lebih agresif menggandakan asakan ke kubu SSBJ dalam misi mencari gol penyamaan. Kubu SSBJ tidak bertahan lama apabila pemain SMK DBL, Prabu Tanggaraja, berjaya menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-40. SSBJ sekali lagi berjaya di depan melalui pukulan sudut penalti Muhammad Daniel Abdul Wahab sebelum SMK DBL mengikat semula kedudukan 2-2 juga menerusi pukulan sudut penalti oleh Haziq Haikal Daus 2 minit selepas itu. Sementara itu, jurulatih SSBJ Lokman Yahya berkata, kejayaan ini hasil kerja keras dan tanggungjawab pemain dan kesemua yang terlibat termasuklah pengurusan yang bekerjasama dalam memperkuatkan pasukan hingga ke tahap ini. Game by game, pemain saya memang menampakkan peningkatan lah. Kita dalam liga 8 game kita tak kalah pun, kita menang semua game. Dan dari game by game tu juga mereka nampak dia punya peningkatan lah, improvement. So sampailah ke suku akhir dan juga semi-final pun sama juga. Walaupun kita ada di semi-final sebenarnya kita ada masalah. Ada 4 pemain kita demam, so tak dapat bermain. Jadi tapi alhamdulillah mereka dapat bermain dengan baik.
Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 29 Ogos 2022. Saudara saksikan kegemilangan Sukan Malaysia SUKMA ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Hamid Syukri. Salam keluarga Malaysia dan salam suka untuk semua. Baik, lazimnya warna-warni indah yang menghiasi ruang udara langit kita kenali sebagai pelangi. Pelangi, ya. Bagaimanapun di China, fenomena alam yang kelihatan ini tidak berbentuk seperti pelangi. Apakah sebenarnya fenomena ini? Kita saksikan. Penduduk di China tertanya-tanya, adakah fenomena alam yang mereka lihat adalah pelangi ataupun sesuatu yang lain? Namun warna-warni indah di sebalik awan ini bukanlah pelangi, sebaliknya dikenali sebagai awan Phelius. Pembentukannya seperti bentuk topi hanya dalam masa yang singkat. Phelius boleh terbentuk di atas gunung, awan debu daripada gunung berapi yang meletus dan hasil daripada letupan nuklear. Tiup balon dengan menggunakan mulut itu normal. Bagaimana pula cara meniup balon dengan hidung? Itulah bakat yang dimiliki oleh David Rush. Rush berjaya meniup 10 balon menggunakan hidungnya dalam masa 1 minit. Dia menjadi perhatian ramai setelah muat naik videonya meniup balon dengan hidung di YouTube baru-baru ini. Di China, ada lift luar bangunan yang paling tinggi di dunia. Menurut Guinness World Records, lift yang terletak di Taman Negara Zhangjiajie ini akan membawa pengunjung taman itu ke puncak gunung dalam masa seminit 32 saat sahaja. Lift Bailong memiliki ketinggian 326 meter dan dibina pada salah satu sisi cenuram Taman Negara itu. Struktur binaan 2 tingkat ini mempunyai 3 lift. Setiap satunya boleh menampung beban sehingga 4,900 kilogram dalam satu masa. Lift berkenaan telah dibuka kepada umum pada April 2002. Baik, berita perdana 29 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Itu pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sama itu pun. Di tempat inilah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960.